Saya beri peluang kepada anda setiap seorang 10 minit saja untuk bercerita ya. Kecuali panel. Panel terpulang kepada mereka. Okey, kita ada satu cerita di sini iaitu kacak.com. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Assalamualaikum. Khabar baik. Assalamualaikum kepada semua viewer. Malam ni saya nak sampaikan cerita saya sendirilah. Pengalaman saya sendiri tentang ilmu kebal. Ya, teruskan. Semasa saya bujang dulu, saya sertai sukan lasak iaitu Muay Thai. Okey. Jadi saya first kali saya pernah saya cari merata lah juga untuk nak bagi tahan badan kan. First sekali saya pernah cuba masukkan 100 jenis kayu dalam tubuh badan saya. Wow. Macam-macam lah kayu ni, bong kayu apa, dijadikan serbuk dan dipasakkan di dalam badan. Ada kandungan raja kayu tak? Ada tu. Okey. Raja kayu. Teruskan. Tapi hanya kebalan luar sahaja. Elakkan daripada bengkak. Tapi dalam masa beberapa bulan saya kena penyepak Thailand, tumbang juga tu. Oh, tumbang juga ya. Kena penyepak Thailand. Jadi saya cari lagi power tu. Saya yang ini saya jumpa di Kedah. Okey. Dipanggil besi kuning tu. Okey, besi kuning. Menarik. Teruskan. Yang ini memang betul-betul tu. Betul-betul bongkak masa tu saya jadi. Sebab takluk tu macam-macam kan. Okey. Satu hari tu Allah Ta'ala nak tunjukkan kebesaran dia. Saya accident motor. Saya accident motor, luka pun semua tak ada tu. Tapi saya nak bangun tak boleh. Rupanya pergi ke hospital, X-ray semua tak patah. Bila MRI baru dapat kesan dekat kepala lutut ni ligament tisu koyak. Bermakna kebal luar sahaja, dalaman tidak tu. Sebab kita pakai plug and play kan. Kebal menggunakan kodam. Lepas tu saya ambil keputusan bersara, saya pulangkan semula barang-barang tu. Okey, bila pulang itu adakah ada akad ataupun sebagainya atau main pulang macam tu aja? Saya jumpa tuan yang punya badan tu. Saya akad begitu sajalah. Faham. Jadi sekarang ni bagaimana? Ada efek lagi tak dengan anggota tubuh badan? Contohnya macam tulang rasa makin tak kuat ke, atau bila cuaca sejuk sangat tulang tu bisa-bisa ke? Ada efek macam tu? Kadang-kala dia efek dekat pinggang tu. Sebab dia yang menumpangnya, selepas saya jumpa pakcik saya, saudara saya yang buat rawatan ruqyah, rupanya setiap malam ataupun hari-hari dia ada kodam jin semerah-merah yang akan mengisap darah tu sedikit-sedikit dalam masa kita tak perasan. Ya, okey. Yang darah tu kita gantikan dengan ungkapan sirap. Minta maaf tu. Minta maaf. Maafkan saya. Okey. Itu sajalah tu ceritanya. Pengalaman saya. Baik, Tuan Kacak jangan turun dulu. Saya nak bagi tahu sesuatu. Boleh tuan. Ada satu perkara lagi yang seakan kebal, iaitu menggunakan merkuri. Pernah dengar tak? Betul. Pernah dengar. Ada orang panggil bukan merkuri, ada orang panggil raksa. Raksa, betul. Tapi tu
pada pengalaman saya lah, raksa ni dia bagi saya dia tak kebal, cuma dia memberatkan lagi pukulan. Sebab itu pantang dia tidak boleh berada dalam Berenang. air, betul tak? Akan Tapi tenggelam. pengalaman saya jumpa yang raksa ni, satu guru boleh buat tok berenang. Kalau guru yang lagi satu, dia tak boleh berenang. Dia ada dua pantang. Ada yang menggunakan yang boleh berenang, tak silap saya lah, ni pengalaman saya tu. Yang boleh berenang dia gunakan kain pelikat. Yang tak boleh berenang pula, saya tengok dia masukkan menggunakan daun sirih bertemu urat. Dua cara dia masuk. Itulah pengalaman saya yang saya tahu tu. Okey. Jadi kepada Tuan Kacak dan juga kepada anda semua, saya memberitahu atau menyampaikan perkara yang baik-baik, perkara yang baik. Saya sekadar menasihati kepada anda yang ada cadangan ingin memasukkan raksa dalam tubuh badan anda, perlu ingat, apabila anda yang sudah berkahwin, raksa itu akan menyerap ke, saya cakap direct lah, air mani anda. Secara tak langsung, zuriat-zuriat anda, benih-benih anda, sebab dia pergi kat tulang sulbi tau. Tulang sulbi itu berada di belakang, di atas punggung kita ada satu tulang timbul. Itu tulang sulbi yang menghasilkan benih sperma kita ini. Dia akan menyerap di situ dan secara tak langsung, generasi-generasi benih-benih anda itu juga akan mengandungi raksa itu. Akan ada efek kepada dia, memang dia hebat, memang dia kuat, tapi bukan selamanya. Ada efek lainnya dia akan kena nanti. So, hati-hati. Jangan sangka anda pakai raksa itu atau merkuri itu, anda seorang aja yang ada efek. Tu raksasa, betul tu yang komen tadi tu. Dia memang raksasa tua degil. Okey, efek itu akan menyusahkan keturunan anda. Ingat, banyak cara lagi engkau nak jadi kuat. Jangan amalkan benda-benda begitu. Okey, terima kasih banyak kepada Tuan Kacak kita. Sama-sama Tok. Terima kasih juga InsyaAllah. sebab sudi mendengar cerita saya. Sama-sama. InsyaAllah nanti sudi-sudi naik kotak lagi ya. Okey, baik Tok. Terima Baik semua. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wanita kita. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum para pendengar. Assalamualaikum Waalaikumsalam. bakal isteriku. Semoga sihat-sihat selalu, jaga diri baik-baik. Ya sayang. Ya. Boleh, Kenapa sama? teruskan. Kenapa sama? Apa yang sama? Ni ke? Iya. Ini dah lama dah saya ada. Semua saya jarang pakai. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Berkenaan dengan ilmu kebal ni, saya teringat satu kisah di mana saya pernah merawat seseorang. Dia kata dia nak buang ilmu kekebalan dia. Okey, dia kata dia ngaku sendiri, dia kata saya nak buang, saya dah tak nak pakai dah ilmu kebal dia. Lepas tu kita tanyalah apa jenis ilmu yang dia pakai. Pada awalnya dia cuma mengaku, dia kata dia cuma amalkan ayat-ayat yang berbentuk mantra saja. Okey. Lepas tu kita pun mulakanlah dengan teknik meruqyah. Okey, kita lemparkan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam tubuh badan pesakit ni. Semasa dalam proses teknik ruqyah tersebut, tiba-tiba badan dia menjadi pucat lesi, dah putih macam mayat. Lepas tu mata dia dah naik ke atas. Mata dia dah mula naik ke atas. Dan selepas mata dia naik ke atas tu, kita teruskan lagi lemparan ayat-ayat ruqyah apa semua. Dengan secara tiba-tiba dia terbaring terlentang ke belakang. Dia terbaring terlentang ke belakang dan dia terus menggelitik macam ikan tak dapat air. Dia terus menggelitik je. Mata terus tegak ke atas. Mata dah memang nampak hampir nampak mata putih je dah ketika tu. Dan sewaktu saya tengah pegang tangan sebelah kiri dia ketika tu.
Saya tengah pegang tangan kiri dia, dan sambil kita bacakan ayat ruqyah, kita lemparkan lagi ayat ruqyah. Masa tu tiba-tiba tangan saya terasa macam ada satu benjolan keluar daripada tangan dia. Ada satu benjolan yang keluar, tekan dekat tapak tangan saya. Lepas tu bila saya terasa benda tu, saya angkat tangan saya pelan-pelan, saya ternampak ada satu bentuk tulang timbul dekat atas kulit tangan dia. Memang timbul tegak masa tu. Saya cakap, benda apa ni? Kalau sekali pandang tengok macam tulang je kap. Takkan tulang dia boleh terkeluar. Tapi bila saya tengok balik betul-betul, cakap, ni tulang lain ni, bukan tulang daripada badan dia ni. Dan kami pun menggunakan teknik-teknik ruqyah untuk kita cuba hancurkan dia. Malang tidak berjaya tu. Malangnya tidak berjaya. Okay, kita cuba gunakan teknik Marifatullah untuk hancurkan tulang tu secara menggunakan lontaran-lontaran ayat. Tapi dia tak nak pecah. Masa tu dia tak nak pecah. Dia makin lama makin timbul, makin lama makin timbul. Apa tu? Alamak. Kenapa? Okey tak tu? Lain okey tak? Okey. Kita semua dengar dengan jelas. Betul ni. Okey, tiba-tiba Alamak. merah sekarang lain. Tapi kami masih mendengar suara Wan, masih okey lagi, masih dengar. Tapi kami masih mendengar suara Wan, masih okey. Okey. Alright. So masa tu kita cuba lontarkan ayat-ayat ruqyah untuk kita hancurkan tulang tu menggunakan teknik dan kaedah Marifatullah. Malangnya tidak berjaya. Jadi masa tu pesakit dah semakin kritikal, menggelitik dan meronta-ronta macam ikan tak dapat air, seolah-olah macam ditekan nafasnya. Okey. Jadi saya dengan secara tiba-tiba tubuh saya bergerak dengan sendiri. Saya mencapai satu pisau lipat dalam beg saya. Dengan secara automatik saya toreh tangan dia tu. Tanpa ada rasa fikir dia sakit ke, tanpa ada rasa fikir dia cedera ke. Tak ada. Masa tu saya tak fikir. Alamak, lain. Teruskan cerita. Teruskan je, kami mendengar. Dia tak putus-putus pun. Okey tak? Okey, kami mendengar. Ada lain. Dia bergaduh dengan lain, kita dengar elok je ni. Okay, so itu dah. Okay, masa tu saya pun dengan secara tiba-tiba saya bangun, tubuh badan saya bergerak dengan sendiri, pergi ambil pisau lipat dalam beg tu. Saya cuma buka pisau lipat tu, saya terus toreh tangan dia. Saya tak fikir masa tu dia sakit ke apa ke, saya dah tak fikir. Saya cuma fikir masa tu saya nak keluarkan dia je tulang tu. Saya terus toreh tangan dia. Saya kopek kulit dia tu, saya terus tolak tulang tu keluar. Dan tulang tu berwarna hitam tu. Ini secara dia sedar ke? Tak sedar, dia tak sedar. Oh. Dia masih menggelitik macam, memang meronta-ronta macam badan menggigil-gigil gitu. Lepas tu sewaktu dia tengah tak sedar tu, yang saya terus toreh tangan dia tu pakai pisau lipat tu. Toreh tangan dia, kopekkan sikit kulit dia tu, terus tolak kulit tu, jatuhkan ke lantai. Jatuh je tulang tu ke lantai, terus bau dia macam tu, dia senyap. Dia tak ada meronta, tak ada apa. Tu dia macam pengsan tidur. Tapi sirap tak payah cerita lah, memang keluar lah sirapnya kan. Tapi dengan secara cepat lah. Tulang tu dah jatuh je, kita terus ambil tisu, kita terus tangkup luka dia semua. Kita tutupkan luka dia semua. So tulang tu kita ambil dengan hati-hati. Masa tu kita tak pegang dengan tangan lah, kita pakai pengalas apa semua. So kita ambil tulang tu, kita letakkan dalam satu dulang, kita bawa pergi satu tempat, lalu kita hancurkan, kita musnahkan tulang tu. Tulang apakah itu, Tuan? Adakah tulang mawas ke, tulang kongkang ke? Kalau apa yang saya pandang dan saya tengok, tulang tu merupakan tulang kongkang. Tulang kongkang yang mungkin dah diasapkan dan telah dibacakan sesuatu sampai tulang tu dah jadi warna hitam dah. Lepas tu bila saya dah ubatkan balik luka dia, lepas sebab kita toreh kan tangan dia kan. Yeah. So kita ubatkan balik apa semua, bagi dia ubat sapu iodine apa semua. Dah lekat setengah jam, bukan setengah jam, 1 jam setengah. 1 jam setengah dia tengah tak sabar tu,
dalam 1.5 jam, lepas tu baru dia sedar, dia bangun. Itu pun mamai suara dia. Okey lah Tok, itu saja Tok perkongsian saya. Baik. Terima Itu kasih saja, Tok, ya. perkongsian saja. Okey, terima kasih minta Tok maaf, Wan Tok, ya. Tiger kita. Ya. Baik, sama-sama. Baik. Okey, itu perkongsian Tok Wan Tiger. Saya nak dengar lagi daripada anda. Tolong request untuk naik kotak dan kongsikan lagi. Tolong percerahkan lagi tentang ilmu kebal ini sebenarnya apa. Tu Tok Kaiji pun dah cakap. Request lagi. Dah dengar daripada anda semua, baru beliau menyampaikan tentang ilmu kebal ini. Assalamualaikum Tok Bugis. Para Waalaikumsalam. sahabat-sahabat yang saya kasihi. Okey, Joji cerita yang beberapa hari lalu ya yang terjadi. Boleh. Pendekkan cerita. Okey, 4-5 hari yang lepas Joji dihubungi oleh abang angkat lah. Abang angkat untuk datang ke rumah dia. Dan dah menilai tu, ya abaikannya menilai tu. Okey, jadi Joji pun ke rumah abang angkat tu. Dia Muslim. Jadi cerita-cerita kopi-kopi dia lihatkan video. Video mereka buat main kebal-kebal kat laut. Beberapa orang mereka hiris-hiris batang-batang bunga ke pisang apa semua kan, tajam pisau tu, parang. Lepas tu hiriskan ke mereka. Wah, tak lut. Tak ada apa-apa, siap ditoreh lagi. Ditoreh ke badan. Wah. Lepas tu Joji cakap, wah, jadi kau kebal lah ni bro. Iya, instant saja. Oh, apalah? Oh, tidaklah, kena bagi minum air kelapa, kena bagi mandi, baca mantra, boleh test sudah. Kamu tengok kah? Macam tu. Nak tengok jugalah depan mata. Okey. Lalu abang angkat tu dia pergi ambil parang tu lah yang mereka gunakan untuk potong-potong di laut tu, yang dalam video tu. Cakap dalam gerak. Lepas tu Joji bilang, boleh juga macam tu. Lalu dia tengoklah, dia duduk dengan parang tu kan, seram jugalah sebab memang parang tu tajam lah. Jadi dia diam sekejap, seketika, mungkin baca mantra lah kan. Lepas tu sebelum tu Joji cakap begini, bagi parang tu dulu Kak Joji nak tengok tajam ke tidak, macam tu. Jadi Joji pegang kan dari ujung ke ujung, memang tajam lah. Tapi Joji bilang begini, kalau parang boleh ditajamkan, boleh juga ditumpulkan. Joji hanya kata begitu sambil sapu parang tu naik, lepas tu turun. Lepas tu Joji bagi dengan dia. Macam tu lah. Bukan, naik, turun, Joji sapu turun, baru naik. Begitu. Lepas tu Joji hulurkan ke dia, turun dulu, baru naik. Kononnya sapu turun. Kan, sapunya turun. Lepas tu baru lepas dia tu naik. baru naik. Lain macam, Naikkan, baik. ya. Okey, teruskan. Okey. Okey, lepas tu Joji pas baliklah parang tu dengan dia. Cubalah Joji nak tengok. Lepas tu dia bukan hulurkan, dia macam kerat tau lengan dia. 1, tak ada apa-apa. 2, 3, nah kan tiada apa-apa. Abang angkat tu cakaplah. Tapi yang ketiga tu, bila dia hulurkan, darah koyak keluar habis. Sirap keluar. Sorry, sirap. Sirap tu keluar. Lepas tu Joji yang takutlah, bro, darah, mana ada. Tengok betul-betul. Lepas tu dia terkejut, dia ambil, macam mana boleh begini. Lepas tu Joji tanya dia, ada baca mantra kah? Ada. Macam tu. Lepas tu dia diam kan, terkejut. Lepas tu Joji simple je, Joji cakap macam ni, lain kali kalau kebal pun simpan untuk diri sendiri.
Tak payah nak tengokkan orang, tak payah itu semua. Sebab mungkin ada, yalah, mungkin orang boleh tahu kan macam tu. Joji cuma cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, ini mesti kau ini, oh bahaya bawa interaksi, tembus kami semua, begini-beginilah cakap macam tu. Tidak bro, ini yang di atas. Jangan takbur kalau ada kekebalan tu. Ya. Macam itulah cerita dia. Padahal Joji cuma sapuhkan di bawah dan tarik ke atas. Macam tu je. Lepas tu dia tanya, oh tak nak bawa you interaksi. Bahaya. Macam tu. Tak, jangan tunjukkan ke orang macam tu. Itu je lah, tapi itulah jujur Joji bilang Joji rasa bersalah lah. Sebab sirap dah keluar kan, bersalah dah. Tapi itu je lah. Nak tengok mampan ke tak kan? Betul. Tidak perlu rasa bersalah. Sebab Master Joji kita cuba menguji begitu. Makanya dia terus berfikir, selepas ini aku tak berani lagi mau cakap besar. Begitu. Mungkin lah. Tapi rasa bersalah lah juga, sirap dah keluar kan. Lepas tu tak apa. Tapi tengok bekas-bekas potong ni, selama ni tidak pun. Sekali kau di sini. Lepas tu Joji cakap lah, panggillah yang kamu interaksi hari tu di laut. Joji mau tengok depan Joji sekarang. Gila. Makanya jangan. Joji rasa bersalah, astagfirullahaladzim. Itu je lah cerita Joji masih rasa bersalah ni tau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam senyuman, salam persahabatan buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak gayanya ada yang tak tentu arah. Sekarang ni saya pun tak tahu kenapa. Saya lihat di skrin yang duduk ni kejap naik, kejap turun, berkecamuk saya tengok. Belum apa-apa, takkanlah dah huru-hara, relax, sabar. Belum start lagi. Belum mula lagi. Belum trigger apa-apa lagi. Sabar. Baiklah, pagi ini adalah pagi untuk kita mengucapkan mengenai ilmu kebal di sudut pandangan yang gelap ataupun ilmu kebal yang diamalkan daripada ilmu sihir jenis hitam. Dan seperti mana yang kita tahu, banyak jenis-jenis ilmu kebal yang kita dengar, kita tahu dan mungkin juga kita amalkan tanpa kita sedar. Kebanyakan ilmu-ilmu yang kita gunakan, bukan kita oleh orang-orang ilmu hitam jenis kebal, kebanyakan mereka menggunakan ilmu-ilmu daripada kuno ataupun ilmu Jawa kuno. Dan antara ilmu-ilmu, bila saya sebutkan antara ilmu ni nanti, siapa yang trigger, bagi tahu. Mengaku cepat sebelum ilmu tu saya padamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ilmu-ilmu yang tersebut yang akan dihuraikan dan yang akan dipatahkan. Yang pertama tersani. Yang kedua khuldi. Yang ketiga, kulit nangka. Yang keempat, besi kuning. Seterusnya, timah hitam. Selainnya, senggok macan. Lembu sekilan. Bintang 9. Ababil. Basal. Dan pancasona. Saya terus terang cakap, saya jujur, saya bagi tahu, saya pernah menggunakan 3 ilmu kebal. Antaranya besi kuning, timah hitam, dan juga salah satu lagi saya tak boleh sebut sebab berkaitan dengan leluhur. Tapi kesemuanya saya dah tawarkan, saya dah buang sebab terlalu tinggi bayarannya untuk diupah. Contohnya yang pertama, tersani.
Tersani ini banyak digunakan oleh orang-orang Jawa kuno. Kononnya ditetak, dipotong, dicincang, malah dipusing badan, tetap akan bersambung semula. Baik, salah satu ilmu tersani yang tersohor pada waktu dulu adalah rawa rontek. Mungkin anda pernah dengar mengenai ilmu ini. Dan ilmu ini memerlukan pertapaan selama 99 malam. Bukan hari, malam. Pesajian dan juga mantra-mantra kuno yang perlu dihafalkan. Sepotong ayat mantra saya bacakan. Neng ruo rapi, iki nong rasuk. Neng ruo rangka, iki nong rapien. Sangkuo neng kii, sangkuo neng gulo. Dos rowi rontek, oku den ruah. Ada sambungannya lagi. Pernah dengar ayat ni? Seriously pernah dengar? Ayat ni memang saya pernah dengar. Ini adalah salah satu amalan untuk orang yang nak mengamalkan rawa rontek. Kenapa tak tulis? Soalan yang bagus. Saya boleh tulis, tapi bila saya tawarkan jangan besok tak boleh bangun. Itu sahaja. Bukan, Ustaz Sabri suruh saya tulis. Baik, amalan ilmu tersani ini diadakan selama 99 malam. Dan dalam 99 malam itu dibacakan mantra tersebut. Dan apa yang berlaku dalam pertapaan selama itu, daging-daging badan akan dijamah oleh ulat-ulat mayat untuk dibina semula daging-daging tersebut. Tahan diri semasa daging dimakan dan dimuntahkan kembali ke tempat-tempat asal. Apabila habis amalan, ilmu menjadi syarat yang kedua. Memerlukan sirap dari orang paling rapat, iaitu ibunya sendiri. Memerlukan 3 mangkuk sirap untuk dijilat oleh binatang hutan. Selesai sajian tersebut, barulah ilmu itu menjadi. Maka dipotong tak putus, ditetak tak lumat, dicincang tak hancur. Akan tetapi, ilmu tersebut akan kalah dengan satu benda. Kalahnya adalah pada 2 barang. Yang pertama, tanah selut hujung muara. Yang kedua, pancang halus bambu kuning. Itu 2 benda menjadi kelemahan. Dan apabila 2 benda ini sudah terkena kepada pengamal ilmu tersani, apa yang terjadi? Ingat, semasa nak mengamalkan ilmu, ulat-ulat yang datang memamah-mamah daging, jika salah satu tanah ataupun bambu tersebut terkena kulit si pengamal, ulat-ulat akan keluar daripada pusat pengamal dalam keadaan terseksa dan kemudian memamah daripada kaki sedikit demi sedikit.
Dan untuk mengembalikan kembali ilmu tersani ataupun rawa rentik yang diamalkan, memerlukan sajian-sajian yang tertentu. Baik, yang kedua, ilmu kuldi. Ilmu kuldi ni tidak semua orang tahu, tapi ada pengamalnya. Ilmu kuldi ni diasaskan daripada buah kuldi. Daripada buah kuldi. Iaitu ilmu ini kita tidak akan dapat disiat ataupun luka-luka kecil tidak akan kita perolehi. Tetapi untuk mengamalkan ilmu kuldi ini memerlukan daya korban. Kalau kita ada adik perempuan, memerlukan adik perempuan. Jika pengamalnya perempuan. Jika pengamalnya lelaki, kalau pengamalnya perempuan, memerlukan korban adik laki-laki. Jika tiada, maka memerlukan tumbalan daripada ibu dan bapa sendiri. Sebahagian kuldi yang tersangkut. Ya betul. Alkum. Buah kuldi itu, sedikit pencerahan buat anda, buah kuldi itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang untuk dimakan ketika dalam syurga. Ketika Adam alaihissalam di dalam syurga. Semua engkau boleh buat, semua engkau boleh makan. Jangan kau makan buah itu. Kalau tak silap saya lah. Betul ke? Betul, Datuk. Betul. Betul. Dan ilmu kuldi tersebut diamalkan kononnya akan menjadi kebal dari apa juga anasir, tak kira daripada benda ataupun ilmu. Tetapi pengamalnya perlu memakan buah kuldi yang mana amat susah untuk didapati, tapi tidak mustahil jika diberikan oleh iblis. Baik, ilmu kuldi tersebut. Ilmu kuldi. Betul ya? Bukan buah, tak ada buah. Ilmu kuldi. Ilmu kuldi, okey. Ilmu kuldi tersebut jika tidak diamalkan ataupun ianya sebenarnya apabila sudah diberikan atau sudah sign kepada ilmu kuldi ini, dia tidak boleh keluar ataupun ditawarkan kecuali memerlukan 11 orang budak-budak sebelum akil baligh dikorbankan. Dan kelemahan kuldi, ilmu kuldi ini adalah, jika anda tahu, bawang putih yang dibakar. Bawang putih yang dibakar serta sirih 7 urat. Ada satu lagi tuan kalau tak silap saya. Buah keras yang dibakar. Yes. Contohnya satu, kita kunyah bawang putih tu, kemudian hembus ke arah pengamal ilmu kuldi. Dan apa yang terjadi kepada pengamal ini? Pertama, dia akan jadi macam orang Parkinson. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ni pun saya tengah makan bawang bakar ni. Sambil makan bawang bakar, percakapan saya akan mengenai kepada mereka-mereka ni. Yang kedua, akan bengkak kaki seperti orang, apa kata orang tu, orang kencing manis yang terluka tidak keluar. Dan benda-benda tersebut akan memamah diri mereka sedikit demi sedikit sehingga hati dalam tubuh mereka hangus atau rentung. Baik, pendedahan yang seterusnya adalah senggok macan. Senggok macan ini adalah salah satu ilmu yang dikatakan kebal daripada sebarang sihir mahupun apa-apa juga yang didatangkan. Dan ilmu senggok macan ini
berasaskan daripada ilmu binatang jenis harimau. Dan kebanyakan ilmu-ilmu ini asalnya daripada Negeri Sembilan. Ini pendedahan yang benar. Kenapa dikatakan ilmu senggok macan? Kerana ilmu ini memerlukan bahagian tubuh badan harimau yang perlu dimakan secara mentah-mentah. Tak kira jenis harimau apa, harimau akar, harimau kumbang, harimau belang ataupun harimau hutan. Dan ilmu jenis ini jika diamalkan tidak boleh berkahwin. Dan jika berkahwin sekalipun tidak akan lama kerana pasangannya akan menerima azab yang teruk daripada pengamal ilmu tersebut. Saya akan dedahkan bagaimana anda mengamalkan ilmu ini. Anda akan minum air daripada embun jantung pisang selama 9 malam. Juga bahagian organ harimau yang paling wajib dimakan, bahagian hati harimau. Dan wirid-wirid yang perlu dibaca ketika mengamalkan dalam tempoh tersebut, setiap 9 hari perlu ada persajian. Contoh yang pertama, buah pisang, buah belimbing, sirap ayam dan juga kain 3 warna. Warna merah, warna hijau, warna hitam. Setiap persajian ini ada maknanya. Dan jika disediakan, memang zahirnya anda akan kelihatan kebal. Anda akan kelihatan hebat. Yang memandang anda akan tertunduk. Yang melihat anda akan gerun. Tapi anda lupa. Dalam kekuatan anda yang mengamalkan ilmu senggok macan, ada lemahnya. Sekali orang tu melipas menggunakan rotan yang halus seperti cikgu di sekolah. Tapi nak merotan anda tu tak mudah sebenarnya. Sebab perlu dirotan di bahagian tapak kaki kiri. Dan bulu merak jantan perlu dicocok di bahagian belakang nak menawarkan ilmu anda. Serai bunga direbus, dibacakan ayat kursi, ayatul kursi. Terjumpa dengan anda cukup senang, tak payah jirus badan. Renjis je kat kaki. Lihatlah anda mengeliat macam mana. Baik, yang seterusnya adalah ilmu pancasona. Yang ini ada yang tak sedar, ada yang tak tahu dan ada yang tidak mengetahui. Sebab ilmu pancasona ni banyak yang diamalkan melalui jenis-jenis ilmu pengijazahan daripada ilmu persilatan ataupun daripada ilmu-ilmu yang dihaskan kononnya ilmu kebatinan. Ya. Dan juga ilmu jenis pancasona ini amalannya tak susah. Amalannya tak susah. Bagaimana? Salah satunya perlu menyediakan benda-benda persembahan sebanyak 9 jenis. 9 jenis itu yang mana? Ayam panggang, pulut kuning, pulut hitam, pulut hijau. Bunga 9 warna. Paku 3 jenis. Dan 3 jenis sirap daripada 3 jenis binatang.
Baik, pada pengamal-pengamal pancasona ni, anda perlu berhati-hati sebab apabila anda mengamalkan ataupun benda yang anda panggil sebagai khodam kononnya, memang akan datang secara anda secara yang gagah-gagah. Yang menikam anda tertikam kembali kepada yang menikam. Yang menembak anda, peluru akan mantul kembali kepada penembak. Yang menyihir anda akan disihir kembali kepada si penyihir. Tapi anda kena ingat, setiap satu tugas yang dah diselesaikan, satu upah perlu dikenakan. Kerana jika tidak diberikan upah, anda akan terpaksa menumbal sirap anda sendiri untuk dibayar kepada yang melindungi khodam konon-kononnya. Dan anda perlu pastikan khodam anda itu sihat. Perlu sediakan beras pulut hitam, kena sediakan kain-kain yang ada setiap titikan-titikan sirap pada kain tersebut. Natijahnya anda perlu pergi ke kubur-kubur yang perlu anda datang untuk mengambil sedikit tanah kemudian direndam serta air itu diminum untuk diri anda sendiri. Jadi memang anda mengamalkan ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu yang dikatakan hebat-hebat belaka. Ilmu yang dikatakan adalah ilmu yang orang anggap anda yang paling bagus, anda yang paling terbaik, anda yang paling teragung. Ya. Dan juga kepada juga bekas-bekas pengamal-pengamal ini yang dah terkeluar, mungkin anda akan terasa. Baik, penceritaan mengenai besi kuning ni agak panjang sedikit sebab ada keburukan dan ada juga kebaikan. Tapi banyak saya akan sedikit daripada keburukan besi kuning yang diamalkan oleh orang-orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Besi kuningan ataupun wesi kuning adalah salah satu azimat yang dinamakan pancalogam berwarna kuning, yang mana ialah adalah campuran 7 jenis logam daripada emas, perak, timah, nikel, timah hitam, besi dan juga lain-lain. Dan ianya banyak digunakan untuk aliran kebatinan ataupun aliran untuk memperbangangkan orang. Okay. Jangan silap sangka besi kuning ni memang boleh digunakan dan ada juga yang boleh menipu orang lain. Kerana tidak kesemua besi kuning ni benar-benar kuning. Tu Tok Wan kita dah bagi. Kerana besi kuning ni bukan sebenar-benarnya kuning. Dan apa sebenarnya yang lebih benar besi kuning ni adalah daripada sarang dia, kepompong dia, bukan besinya yang sebenar. Yang benar-benar berkuasa, kata-katanya adalah daripada kepompongnya, bukan besinya. Banyak yang katakan besi kuning ni boleh gunakan macam-macam. Ya, benar. Tapi tolong jangan jadi kebodohan. Besi ni sekadar menumpang. Tapi yang sebenarnya adalah datang daripada kepompongnya. Dan sebab itu dikatakan besi kuning ini boleh menjadi satu kebatinan dan juga boleh membangangkan orang. Sebab apa? Pengamal-pengamal ilmu besi kuning ni sanggup memasukkan besi kuning apa yang dicari ke dalam badan, kononnya akan menjadi seorang yang tahap kebal gila babing. Jangan katakan parang, roket terbang kat dia pun tak akan apa-apa. Akan tetapi yang mana kalian yang pengamal-pengamal besi kuning ni, anda tanya pada diri anda sendiri,
Saya bagi satu perumpamaan. Pisang yang mana cantik warnanya, adakah kulitnya atau buahnya? Sama juga macam besi kuning. Yang menyarung besi itulah yang memegang segala ilmu dalam pada besi tersebut. Sedangkan besi itu cuma besi. Dan jika dikatakan besi kuning dimasukkan ke dalam badan itu, tidak benar ilmunya. Kerana itu akan memakan diri anda sendiri. Jika tidak percaya, jika yang tiada memegang kepompong besi kuning, anda letakkan kalau yang kotak rokok punya kertas tu, apa nama dia tu, yang dalam tu timah punya kan? Timah tu. Okey, timah tu bakar. Kemudian yang dah dibakar tu anda kesat sedikit pada kulit anda yang mana pengamal besi kuning lah. Tak payah baca apa-apa, kesat pada kulit anda yang mana dah bakar timah tu. Kemudian anda cocoklah dengan apa-apa, tembus ke tidak. Tembus ke tidak. Dan jika tembus, kesakitannya lebih akan terasa seperti mana anda ditikam. Itu salah satu kelemahan dia. Yang kedua, akar bawang merah. Akar bawang merah tu diambil sehelai, diletak dalam air, dan jika dia dekat dengan pengamal, akar tu akan bergoyang sendiri. Dan bila dah nampak orang macam itu, siram je orang tu dengan air akar tu. Confirm habis. Saya akan bagi tahu kepada yang pengamal besi kuning yang sebenarnya amalan yang rasa konon-konon anda nak jadi hebat. Yang pertama, anda perlu menyediakan 3 jenis kain sarung yang belum dibasuh. 9 potongan daging yang masih bersirap. Maknanya dipotong hidup-hidup, bukan yang disembelih. Nama anda penuh berserta tarikh lahir untuk disain janjikan kepada besi kuning tersebut. Dan yang terakhir, 3 helai rambut, 3 atau 5 atau 7 atau 9 helai rambut binatang berkuku. Rambut pula, bulu. 3 helai bulu binatang berkuku. Contohnya, bulu harimau, 3 helai yang berkuku, ataupun beruang, ataupun yang lain-lain. Dan amalan ini dilakukan bersama-sama dengan kepompong yang dipegang dalam diri, dan anda perlu kambus diri di dalam tanah kubur, tinggal kepala selama 3 malam. Kemudian setelah anda tamat, ingat tak, daging-daging yang bersirap anda sendiri yang kena makan. Betul ke tidak? Daging bersirap tersebut. Bila anda makan, seolah-olah anda makan macam stick. Walhal itulah najis yang anda makan sebenarnya. Memang selepas anda mengamalkan, anda akan jadi orang yang hebat. Anda tunjuk aja, semua dapat.
Orang nak cucuk anda, ada benda kodam-kodam anda akan membantu untuk mencocok kembali orang tersebut. Maaf saya mencelah, bagi anda yang mungkin baru je singgah ni, terutama macam Zaza Six dan yang lain-lain yang dia majukan. Room ini bukan nak mengajar ilmu hitam ya. Room ini membongkar kegiatan ilmu yang salah. Tajuk kita pada malam ini kebal. Kita dah cerita kebal dari sudut positif, sudut putih, dan sekarang dah nak ujung-ujung dah ni, kita bercerita tentang kebal dari sudut hitam yang ini. Inilah cara mereka, dan kita cerita juga cara nak menundukkan ilmu mereka. So, kalau nak ilmu, stay aja. Terima kasih. Teruskan. Allahu Akbar. Dan dipercayai pengamal ilmu-ilmu tersebut boleh memukau satu pekan mengikut kata-kata pengamal ilmu besi kuning. Dan kelemahan dia cukup mudah. Cukup mudah. Dia adalah, apa kata orang tu, dia adalah campuran gabungan antara 7 jenis besi. Besi lawannya apa untuk meleburkan kembali? Api. Ya, benar. Api yang diguna pakai tak payahlah besar, cuma pakai mancis kayu saja, letak dekat ibu kaki dia. Bakar ibu kaki dia. Sebab daripada situlah dimasukkan apa dia punya besi kuning tersebut, dan kepompongnya, jika dapat kepompongnya, tak payah letak lain, cuma jirus dengan minyak tanah. Akan lihat dia akan kebakaran pada badan-badannya. Dan salah satu ayat daripada surah Al-Anfal itu ada kelemahannya.